Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Wa akhrajat الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل من نعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. Dikeluarkan daripada Tirmizi rahimahullah, Imam Tirmizi rahimahullah, bahawa Abdullah bin Amr ni anak kepada Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sahaja yang berlaku kepada Bani Israel akan berlaku pada umat aku, dan kedua-duanya akan ada persamaan seperti mana satu kasut disamakan dengan kasut yang lain. Sehingga kalaulah di kalangan Bani Israel ada seorang itu berzina dengan ibu dia terang-terangan, maka daripada umatku juga akan datang orang yang akan melakukan seperti itu, iaitu berzina dengan ibunya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Israel telah berpecah kepada 72 golongan dan umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya satu sahaja golongan daripada 73 golongan ini yang akan memasuki syurga. Maka para sahabat tanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah yang mengikut sunnahku dan sunnah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah mereka yang mengikut sunnahku dan sunnah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Seterusnya, akhrajat Tirmizi Abu Dawud wal lafdhu lahu 'anil Irbad Ibn Sariyah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin thumma aqbala alaina biwajhihi fawa'adhana maw'izatan balighatan zarafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub faqala rajulun ya Rasulullah ka'anna hadhihi mawdi'atun muwaddi' famadha ta'hadu ilayna qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah. وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Begitu juga dikeluarkan daripada Tirmizi dan Imam Tirmizi dan Abu Dawud rahimahumullah, Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata bahawa pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami solat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memalingkan wajah
baginda yang bercahaya terhadap kami, ke arah kami. Dan dengan penuh khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menangis, mengalir air mata kami dan gemetar hati-hati kami. Maka salah seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat baginda yang terakhir, seolah-olah baginda akan pergi meninggalkan kami." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku mewasiatkan kamu untuk kamu takutlah Allah dan taatlah kepada amirku, walaupun yang dilantik itu adalah seorang hamba yang gelap, yang hitam, yang orang Habsyah. Kerana selepas aku, siapa sahaja yang akan hidup, mereka akan melihat ikhtilaf, perselisihan yang banyak. Maka dalam keadaan itu ingatlah, beramallah dengan hidayat, dengan panduan yang aku berikan, dan juga panduan-panduan yang diberikan oleh para khulafa'ir rasyidin, para khulafa' aku, para khalifah aku. Dan gigitlah panduan itu dengan gigi kamu sekuat-kuatnya, dan jauhilah diri kamu dari perkara-perkara baru. Kerana setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa akhraja Razin an Umar radhiyallahu an marfu'an, sa'altu Rabbi an ikhtilafi ashabi min ba'di فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم من السماء بعضها أقوى من بعض ولكل نور فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى وقال أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم كذا في جمع الفوائد. وأخرج الترمذي رضي الله رحمة الله عليه عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا إني لا أدري قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. وأخرج أيضا عن بلال بن حارث المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وأخرج ابن ماجه أيضا نحوه عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده. Saya baca sikit lagi hadis, kemudian saya akan terjemahkan. Wa akhrajat Tirmizi aidan rahimahullah an Amr bin Auf radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ad-din la ya'rizu ila al-Hijaz kama ta'rizu al-hayyatu ila hujriha wa la ya'qilanna ad-din min al-Hijaz ma'qil al-urwiyyah min ra's al-jabal. Inna ad-dina bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba wa humul ladina yaslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati. Wa akhraja aidan an Anas radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunay in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Thumma qala ya bunayya وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد.
Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah bertanya kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perselisihan yang akan berlaku selepas aku di kalangan sahabatku, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepadaku, telah menurunkan wahyu kepadaku dan berfirman, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya sahabatmu adalah seperti bintang-bintang di langit di sisiku. Dan setiap bintang bercahaya, walaupun setengah bintang itu cahayanya lebih terang daripada yang lain. Dan bila mana berlaku perselisihan di antara para sahabatku, sesiapa sahaja yang beramal dengan mana-mana pandangan salah seorang sahabat, maka bagi di sisiku, Allah berfirman, di sisiku dia berada di atas hidayah. Maksudnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ini adalah dalam hadis seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa para malaikatku adalah seperti bintang yang mana saja kamu ikut, kamu akan mendapat hidayah. Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah pernah berkata pada satu hari, aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan berada di kalangan kamu. Maka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarah kepada Abu Bakar dan kepada Umar radhiyallahu anhuma, Nabi berkata, selepas aku ikutlah mereka dan ikutlah sirah Ammar bin Yasir, dan apa sahaja yang disampaikan oleh Ibni Mas'ud, ikutlah Ibni Mas'ud. Bilal bin Harith Muzanna radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selepas aku siapa sahaja yang akan hidupkan sunnah aku, dan berapa ramai orang yang beramal dengan sunnah tersebut, dia akan mendapat pahala sebanyak itu. Dan orang yang beramal dengan itu pun tidak akan terkurang daripadanya sedikit pun pahala. Dan siapa sahaja yang mulakan satu jalan yang sesat dan jalan yang mana bukan Allah dan Rasulnya redha, dan berapa ramai orang beramal dengan cara itu, dia akan dapat dosa tersebut. Dan orang yang beramal dengan perkara itu juga akan mendapat dosa sama banyak. Amr bin Auf radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis ni penting, sangat penting, dengar baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa agama di Hijaz ini akan bersimpul ataupun akan hilang seperti mana ular dia mengecut untuk memasuk dalam lubangnya. Dan agama di Hijaz akan tetap mengadakan ataupun akan tetap adakan tempat baginya seperti mana kambing-kambing mencari tempat di atas gunung ganang kerana takutkan harimau. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa agama bermula dalam keadaan terasing dan tidak lama lagi akan kembali terasing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, oleh itu berbahagialah mereka-mereka yang dianggap terasing kerana beramal dengan agama. Mereka adalah yang akan memperbaiki sunnahku yang telah dirosakkan selepasku. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa di Hijaz nanti agama akan hilang, semakin hari semakin akan mengecut seperti mana ular mengecut untuk masuk dalam lubangnya. Dan agama
dan agama akan kekal di Hijaz seperti mana kambing-kambing yang mana mereka mencari tempat perlindungan di atas gunung kerana takutkan singa ataupun harimau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama bermula dengan keadaan terasing dan akan kembali terasing. Berbahagialah berita Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan berita gembira kepada mereka yang dianggap terasing kerana mereka sanggup memperjuang untuk menghidupkan ataupun memperbaiki sunnahku yang telah dirosakkan. Anas radhiyallahu anhu berkata, seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anakku, kalaulah boleh kamu menjaga hatimu, jagalah ianya daripada tidak ada perasaan sedikit pun, tidak kotor sedikit pun daripada kebencian. Dan kemudian Rasulullah berpagi ataupun berpetang dalam keadaan sedikit pun tidak ada kebencian kepada sesiapa pun di dalamnya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anakku, ini adalah sunnahku dan siapa sahaja yang beramal dengan sunnahku, dia telah sayang kepadaku, dan siapa yang sayang dengan aku, dia akan bersama denganku di syurga nanti. Rasulullah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa bila mana umatku akan mula rosak, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku. Dia akan mendapat, kerana siapa sahaja yang berpegang teguh dengan sunnahku, dia akan mendapat pahala 100 pahala mati syahid. Dan riwayat lagi satu mengatakan dia akan mendapat 1 pahala mati syahid, iaitu berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga hadis seterusnya, saya habiskan ada sedikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa bila mana berlaku perselisihan di kalangan umatku, maka berpeganglah kepada sunnahku. Dan mereka yang berpegang dengan sunnahku ketika itu adalah seperti seorang yang menggenggam bara api. Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa sahaja yang menolak sunnahku, dia tidak ada apa hubungan dengan aku lagi. Dan ini adalah riwayat daripada Imam Muslim, hadis riwayat Muslim. Satu lagi riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia meriwayatkan bahawa siapa sahaja yang berpegang dengan sunnah aku akan masuk syurga. Jadi tuan-tuan, semua kita dah baca beberapa hadis kan, beberapa hadis yang saya bacakan tadi daripada fitnah dan akan berlaku perselisihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita berpegang dengan pandangan para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kedua-dua mereka ni adalah memang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling unggul, yang mana mereka tidak pernah mengutamakan pandangan mereka sendiri, tidak pernah utamakan kehendak mereka di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cadangan mereka kadang-kala Allah Subhanahu wa taala sendiri beritahu kepada Rasulullah bahawa inilah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tetap mereka tak pernah mereka membelakangkan Rasulullah, kerana itu mereka tahu bahawa itu adalah ketentuan Allah yang Allah muliakan mereka, seperti mana dalam surah surah Fatah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Kata Muhammad adalah Rasulullah, dan nak mengetahui siapa Muhammad, tengoklah siapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah pilih Abu Bakar Siddiq dan Umar radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq, Nabi sallallahu alaihi wasallam katalah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala benarkan aku jadikan sesiapa khalil seperti mana Allah jadikan Nabi Ibrahim khalil, iaitu kekasih, maka nescaya aku jadikan Abu Bakar Siddiq sebagai khalil. Dan Abu Bakar sendiri kata, la qarabatu Rasulillahi ahabbu min qarabati, aku sayang keluarga Rasulullah lebih daripada keluarga aku sendiri. Umar radhiyallahu anhu juga, semasa Fatah Mekah, bila mana dia nampak Abu Sufyan, ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam lagi, maka Umar radhiyallahu anhu kata, da'ni adrib unuqah, kata ini musuh Allah, biarkan aku penggal kepalanya. Maka Abbas radhiyallahu anhu marah ketika itu kepada Sayyidina Umar, dia kata, bolehlah kamu kata seperti itu sebab itu bukan daripada kabilah kamu. Kalaulah daripada kabilah kamu, nescaya kamu tak akan kata seperti itu.
Maka Umar ketika itu marah. Umar kata, wahai Abbas, kata, sesungguhnya dengan Islam Abu Sufyan, dengan Islam kamu, aku lebih gembira daripada jika ayah aku sendiri memeluk Islam, kerana kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemasukan kamu ke dalam Islam. Maksudnya, wahai Abbas, kata, bila aku mendengar berita engkau masuk Islam, maka aku lebih gembira, dan kegembiraan aku ini tak akan melebihi kalaulah ketika itu ayah aku sendiri memeluk Islam. Begitu sayang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta mereka berpegang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kan, berpegang teguhlah kepada apa yang ditunjuk di panduan yang diberikan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma khususnya, dan juga para khulafa ar-rasyidin dan para sahabat sekalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah beritahu kepada Rasulullah akan berlaku perselisihan selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa nak buat? Maka Rasulullah Subhanahu wa taala sendiri bagi tahu, kata, sahabatmu semuanya seperti bintang, ikutlah mana-mana, kamu akan mendapat petunjuk dan kamu akan sampai kepada destinasi kamu. Ikutlah mana-mana bintang, cuba antaranya ada yang lebih bercahaya, ada yang kurang, seperti mana Allah sebut, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Para sahabat ada yang mereka berjuang dan ada yang kedudukan mereka tinggi. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, bila mana jemaah daripada Mekah datang, Suhail bin Amr, Abu Sufyan radhiyallahu an, mereka ni semua adalah golongan yang masuk Islam selepas Fatah Mekah. Jadi bila mana mereka datang bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an dan sahabat lain datang, maka Sayyidina Umar minta beri keutamaan kepada Bilal, kepada para muhajirin lain yang datang untuk berjumpa dengan Umar radhiyallahu an. Maka ketika itu Abu Sufyan terasa, dia tengok, dia kata, Bilal ni seorang hamba, dia utamakan Bilal ke atas kita ni pembesar Mekah. Maka seketika itu Suhail bin Amr kata kepada Abu Sufyan, nak membandingkan apa yang dilalui oleh Bilal radhiyallahu an dan nak bandingkan kita dengan dia jauhnya, sepatutnya kita tempat kita lagi jauh, kerana Bilal adalah golongan yang pertama memeluk Islam, sedangkan kita dah yang almost yang terakhir yang memeluk Islam. Sepatutnya kedudukan kita lagi jauh. Maka mereka bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mereka tanya, habis tu apa yang kami kena buat? Maka Umar kata, pergilah berjihad. Maka di situlah Suhail bin Amr, Abu Sufyan, mereka telah menyertai peperangan Yarmuk dan mereka telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama mereka, Allah sendiri sebut, kata, mereka yang telah menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Abu Bakar. Satu hari Abu Bakar Siddiq dengan Umar radhiyallahu anhu berselisih, maka Abu Bakar dengan marahnya terucap sesuatu kata yang menyakiti Sayyidina Umar. Maka Abu Bakar pun minta maaf, kata, minta maaf, saya tak sengaja. Umar tak nak maafkan Abu Bakar, dengan sedih pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah dalam keadaan marah, aku telah ungkapkan kata-kata yang telah menyakiti Sayyidina Umar, sedangkan aku mohon maaf kepadanya dan dia tak nak maafkan aku. Apa aku nak buat ya Rasulullah? Ya Rasulullah kata, ghafarallahu laka ya Abu Bakar, jangan kau risau Abu Bakar, Allah telah ampunkan kau. Bila Umar radhiyallahu anhu datang, bila dia sedar kan sepatutnya dia maafkan Abu Bakar, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan merah muka Rasulullah. Rasulullah kata, tak boleh ke kau biarkan aku dengan sahabatku ini? Dia telah bersama dengan aku ketika semua orang telah tinggalkan aku, dia telah bantu aku ketika semua orang telah menyakiti aku, dia telah belanjakan harta ke atas aku, segala harta yang dia ada melebihi, sedangkan keluarga aku sendiri telah berhenti, telah boikot aku, telah menghalau aku. Begitu sayangnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi peristiwa, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu duduk sekali. Sayyidina Ali ni dikenal dengan sahabat yang berani. Bila ditanya kepada Ali sendiri tanya kepada sahabat, siapakah yang paling berani? Mereka kata, definitely Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali memang berani kan, memang berani sangat-sangat. Dalam setiap peperangan dia buktikan. Dalam peperangan Badar kan, dia adalah orang yang terawal yang telah menghadapi musuh. Dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Khandaq, dalam peperangan Khaibar,
mana Ali radhiyallahu anhu lah yang ke depan. Jadi Ali kata bukan, dia kata bukan aku. Para sahabat kata tuanlah ya Amirul Mukminin, kata bukan, kata yang paling berani adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata bila mana semua orang tak dapat nak membantu Rasulullah, ketika itu Abu Bakar Siddiq lah yang telah berdiri di depan dan telah menahan orang ramai yang menyerang Rasulullah dan berkata ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Kata adakah engkau akan bunuh Rasulullah hanya kerana Abu Bakar telah kerana seorang itu hanya mengatakan bahawa Allah itu Tuhan aku. Abu Bakar Siddiq. Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah kata lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar. Kalaulah ada seorang yang layak jadi seorang nabi, maka Umar lah yang paling layak. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nak wafat, ditanya kepada isteri dia, ada tak apa-apa yang lebih dalam rumah kita sekarang ni melebihi apa yang saya ada ketika saya mula-mula menjadi Amirul Mukminin? Maka diberitahu bahawa ada satu ekor binatang unta yang lebih dan seorang hamba yang lebih. Maka Abu Bakar kata pulangkan ini juga. Subhanallah. Kemudian dikata ada tak kain untuk kafankan? Dia kata ada satu kain, dan kain tu dah agak lama. Dia kata pergilah cari lagi satu kain dan kafankanlah aku dengan dua kain ini. Maka anak dia sendiri berkata, wahai ayah, kenapa susah, kami boleh dapatkan kain yang lebih baik. Maka Abu Bakar kata tidak. Dia kata kain yang lebih baik itu boleh digunakan oleh orang yang masih hidup. Jadi bila dipulangkan itu, Umar radhiyallahu anhu kata sesungguhnya engkau telah meletakkan orang selepas kamu dalam kesusahan. Maksudnya bagaimana orang itu nak ikut kamu. Umar radhiyallahu anhu sentiasa bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk compete, untuk bertanding dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lau kana ba'di nabiyyan, kalaulah ada nabi selepas aku, maka Umar lah yang paling layak menjadi nabi. Tapi tak ada nabi. Satu hari Umar radhiyallahu anhu naik ke mimbar dalam khutbah, dia kata dulu aku seorang pengembala dan selepas beberapa hari aku pergi mengembala unta. Dia akan bawa unta untuk pergi mencari rumput untuk unta tu. Aku akan dapatlah segenggam bijiran yang cukup untuk aku makan. Dia kata tu kemudian diturun daripada mimbar. Abdul Rahman bin Auf kata kepada Amirul Mukminin, apakah tujuan Amirul Mukminin cakap seperti ini? Dia kata supaya aku tak lupa daratan, supaya aku tak lupa siapakah Umar. Kerana zaman Umar radhiyallahu anhu Allah telah beri kemenangan yang besar. Terbuka kota terbuka. Mereka dapat kemenangan ke atas tentera Rom dan tentera Parsi. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu penuh Masjid Nabawi dengan emas dan perak. Tapi Umar radhiyallahu anhu hidup dengan keadaan sama, sehingga mereka terpaksa hantar Hafsah Ummul Mukminin dan hantar Aisyah radhiyallahu anhuma, kedua-dua untuk jumpa. Kata bagi tahulah kepada Umar, sekarang ni kita dah kaya raya. Umar radhiyallahu anhu memang hidup dengan sederhana seperti mana dia hidup di zaman Nabi, sedikit pun tak lebih, sedikit pun tak kurang. Begitulah kehidupan dia sampai dia meninggal dunia. Walaupun terbuka kota Rom, Parsi, kemenangan yang besar kan, mereka dapat menakluk Damascus kan, begitu besar Syam, dan banyak harta yang datang dihantarkan penuh, sehingga penuh daripada istana Raja Parsi, harta-harta, sehingga penuh Masjid Nabawi. Maka mereka kata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata ya Amirul Mukminin kan, Hafsah kata wahai ayah, dia kata dulu kita susah, sekarang dah senang, kenapa kita nak hidup sederhana seperti ini lagi? Sehingga dikatakan di zaman Umar dah jadi Amirul Mukminin pun dia masuk Minang, orang perempuan akan tolak, kata siapa nak hidup sederhana seperti ini sedangkan orang lain hidup kaya raya. Inilah Nabi sebut mereka dua ni kerana walaupun mereka menjadi Amirul Mukminin, dunia tidak masuk dalam rumah mereka. Dalam rumah mereka tak masuk. Begitulah para sahabat Muhajirin yang awal-awal ni, yang seperti mana hadis tadi sebutkan, kata ada sebahagian yang lebih bercahaya daripada yang lain. Maka Umar radhiyallahu anhu kata ada 3 orang sahabat, 2 telah meninggal dunia dan tinggal yang ketiga, dan yang ketiga ini tidak mahu memilih jalan yang lain daripada yang 2 telah memilih, dan akhirnya dia takut dia gagal, tetapi sebaliknya dia memilih jalan hidup seperti mana 2 orang sahabat dia telah hidup, dengan kemiskinan, dengan kesusahan, dan mereka telah meninggal dunia supaya dia pun dapat kejayaan seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ketika Umar radhiyallahu anhu nak wafat,
Umar radhiyallahu anhu beritahu kepada anak dia, pergi minta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kepada Ummul Mukminin Aisyah, kata Umar, jangan kata Amirul Mukminin, katalah Umar. Umar kata, izinkan, boleh tak aku dikebumikan bersama dengan dua orang sahabatku, iaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Punyalah rendah diri, sedangkan masa tu dia ada kuasa, dia Amirul Mukminin, dia boleh keluarkan arahan, kata sekarang ni sebagai Amirul Mukminin yang masih sah, saya mengeluarkan arahan bahawa selepas saya mati, kebumikan saya bersama dengan Abu Bakar dan Rasulullah. Ummul Mukminin pun pasti akan taat, tapi kata, wahai anakku, wahai Abdullah, pergilah jumpa Ummul Mukminin dan beritahulah kepada Ummul Mukminin. Kata Umar, kata jangan sebut Amirul Mukminin, kata Umar, kata boleh tak nak dia dikebumikan bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, sesungguhnya sebenarnya aku simpankan tempat ini untuk aku, tetapi kerana Umar minta, maka aku berikan. Bila Abdullah bin Umar datang, ketika itu Umar radhiyallahu anhu sedang tidak sedar diri. Maka dia kata dia tunggu sehinggalah ayah dia sedar diri, kemudian dia kata, ayah dia terus bangun, dia kata, bagi tahu aku, sedangkan dia dalam keadaan, kita tahu kan, ditikam. Dalam keadaan Abu Lu'lu' tikam dia tu kan, Feroz nama dia, ditikam sehingga ditikam belakang, dada dan perut ditarik, sehingga dikatakan bila Umar radhiyallahu anhu minum susu pun susu keluar daripada ususnya, tak boleh, susu pun tak boleh nak bertahan dalam perut lagi. Maka dia bangun duduk, dia kata, apa berita? Maka Abdullah bin Umar kata, berita gembira wahai ayahku, Ummul Mukminin telah izinkan. Kemudian Umar radhiyallahu anhu kata, wahai anakku, lepas aku meninggal dunia nanti, pergilah tanya lagi sekali. Kata mungkin sekarang ni dibenarkan kerana dia malu dengan aku, mungkin selepas aku meninggal dunia nanti dia tukar fikiran dia. Maka dikatakan Abdullah bin Umar, selepas mereka siapkan jenazah Umar radhiyallahu an, bawa ke depan rumah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, iaitu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di Raudah. Allahu akbar. Maka dia meminta izin, wahai Ummul Mukminin, ayah aku berpesan, kata bila sampai ke depan rumah Ummul Mukminin nanti, mintalah izin dulu, kalau izinkan maka kebumikanlah di sini, kalau tidak kebumikanlah aku di Jannatul Baqi'. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, marhaban bil Umar, marhaban bil Umar, selamat datang kepada Umar, selamat datang kepada Umar. Ketika itu Ali radhiyallahu anhu, dia tepuk belakang Abdullah bin Umar, dia kata, aku dah tahu bahawa tempat ini memang adalah untuk Umar kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap kali berdiri dan berkata, akan aku bangun pada hari penghisaban kelak, di mahsyar kelak, di kananku Abu Bakar, di kiriku Umar. Berkali-kali Nabi sebut, akan aku bangun di padang mahsyar nanti, di kananku Abu Bakar, di kiriku Umar. Subhanallah. Orang seperti ini, seperti Umar radhiyallahu an, orang seperti ini, di zaman dia menjadi khalifah, dia pergi jumpa Hudzaifah ibn al-Yaman, pemegang rahsia Rasulullah, yang mana Rasulullah telah berikan list nama-nama munafikin. Maka ditanya kepada Hudzaifah, dia kata, aku tak nak tahu, aku tahu itu rahsia yang Rasulullah berikan kepada kamu, aku tak nak tahu nama-nama, tapi cuma beritahulah kepada aku, adakah nama aku ada dalam itu, sedangkan Rasulullah dah sebut berkali-kali, aku akan bangun di kanan Abu Bakar, di kiri Umar. Hudzaifah bin Yaman bagi tahu tak ada. Bayangkan, itu bukan dia mensyaki sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kerana takutnya kepada Allah, takutnya dia tiba-tiba terjatuh, terkeluar, maksudnya tersilap. Begitu takutnya Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata kepada anak dia, wahai Abdullah, dia kata, letakkan muka aku di bawah, di atas tanah. Abdullah letak di atas riba. Dia kata, letakkan di bawah. Dia kata, dah. Dia kata, letakkan di bawah, bukan di atas riba. Maka dia kata, musnahlah Umar kalau Allah tidak ampunkan dia. Musnahlah Umar kalau Allah tidak ampunkan dia. Musnahlah Umar kalau Allah tidak ampunkan dia. Begitu, subhanallah, kan? Maksudnya begitu tinggi kedudukan para sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Mereka ini walaupun telah diberikan berita gembira bahawa mereka ahli syurga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, bila aku pergi ke Mi'raj, aku nampak seorang bidadari, aku ingat itu adalah milikku, maka diberitahu kepada aku bahawa itu adalah milik Umar radhiyallahu an. Begitu besar berita gembira Allah telah berikan satu demi satu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tapi masih dia begitu rendah diri, kan, begitu rendah diri. Subhanallah. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu an, hidup sederhana, kan, telah berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika senang dan susah, tapi tak boleh sampai ke tahap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tak boleh sampai ke tahap sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, kan, إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kadang dijaga di depan, kadang di jalan di kanan, kadang di kiri, kadang di belakang. Rasulullah tanya kenapa? Dia kata, ya Rasulullah, bila aku tahu takut musuh daripada depan, aku datang, aku berdiri di depan. Bila aku takut musuh di belakangmu, aku berdiri di belakangmu. Bila aku takut musuh daripada kananmu, aku berdiri di kananmu. Bila aku takut musuh di kirimu, aku pergi ke kirimu. Begitu dia nak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan dia saja, anak-anak dia, Asma binti Abi Bakar Zatun Nitaqain, kan, bila mana dia bawa makanan, tak ada tempat yang dia nak ikat makanan tu, dia koyak tali pinggang dia, kan, selendang dia tu dia buat dua, satu dia ikat dengan makanan, kemudian dia ikat dengan diri untuk panjat pergi bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi beri gelaran Zatun Nitaqain. Asma ketika itu kecil lagi, Asma radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, telah dikahwinkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Kedudukan mereka tinggi kerana apa? Bukan kerana mereka mahukan kedudukan, kan, bukan mereka mahukan pemerintahan, tidak. Mereka tidak sesekali. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar Siddiq telah bawa Umar di tangan kanan, Abu Ubaidah al-Jarrah di tangan kiri. Rasulullah dan Umar, Abu Bakar kata, pilihlah salah satu yang mana kamu nak, dan kami semua, kita semua, saya akan setuju dan saya akan bayat dengan siapa saja yang kamu semua pilih. Maka Umar kata Abu Bakar lah yang paling layak. Abu Ubaidah pun kata mana boleh sesiapa pun yang mengambil tempat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak lagi kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kan, dalam keadaan susah senang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, inilah kisah para sahabat, kan. Begitulah para sahabat lain seperti saya sebut Abu Ubaidah al-Jarrah, kan. Abu Ubaidah, dan ketika mereka telah mendapat kemenangan ke atas tentera Rom, mereka hantar semua harta-harta yang mereka dapat dengan kemenangan itu daripada negara-negara tersebut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Maka Sayyidina Umar telah hantar hadiah kepada mereka. Mereka hantar, Umar radhiyallahu anhu hantar 5,000 dinar kepada Abu Ubaidah dan 5,000 dinar kepada Muaz bin Jabal. Dan Umar radhiyallahu anhu kata, lihatlah apa mereka buat dengan duit ni. Sebenarnya Umar radhiyallahu anhu hanya nak tengok bagaimana kedudukan sahabat Rasulullah, Aminul Ummah Abu Ubaidah al-Jarrah, Muaz bin Jabal, a'lamu ummati, yang paling alim di kalangan umatku adalah siapa? Muaz bin Jabal. Umar kata, aku nak tengok siapa mereka ni buat apa. Maka orang yang sampaikan hadiah daripada Umar ni, dia tengok. Bila sampai kepada Abu Ubaidah al-Jarrah, Abu Ubaidah belanjakan semua tu kepada orang miskin, dia bahagi-bahagikan kepada semua. Bila bagi kepada Muaz bin Jabal pun buat perkara yang sama sehingga terdengar suara daripada dalam rumah, kata, wahai suamiku, tinggallah sedikit untuk kita. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hanya seorang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, fidaka abi wa ummi, kata, aku korbankan ibumu dan ibuku dan ayahku kepadamu, wahai Sa'ad. Sedangkan biasanya para sahabat yang akan cakap perkara tersebut dengan Rasulullah. Bila mana Sa'ad bin Abi Waqqas tengah protect Nabi sallallahu alaihi wasallam di medan peperangan Uhud, dia tengah panah, Rasulullah berikan panah, dia panah daripada atas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah seorang pemadah, mata dia sangat tajam. Maka Nabi kata, irmi ya Sa'ad, panahlah wahai Sa'ad, fidaka abi wa ummi, aku korbankan ibuku dan ayahku untukmu wahai Sa'ad. Orang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas bila mana dapat kemenangan ke atas tentera Parsi,
telah membuka kota Ctesiphon ataupun Madain. Mereka dapat harta yang sangat banyak dan telah hantar ke Madinatul Munawwarah. Bila Umar radhiyallahu anhu hantar utusan, Sa'ad bin Abi Waqqas telah datang dengan pakaian dia yang buruk, yang biasa dia pakai, sehingga bila mana mereka melintas sungai Dajlah dan mereka sampai ke Ctesiphon, ke Madain, orang pun tak tahu siapa ketua orang Islam. Kata begitu mereka terkejut, begitu sederhananya kehidupan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia adalah amir jemaah ketika itu. Mereka yang telah menyeberangi sungai Dajlah, kuda-kuda mereka telah berenang dalam sungai Dajlah dan telah melintas. Bila kuda mereka letih, maka Allah akan timbulkan tanah, kuda jalan sedikit dan jalan sehinggalah mereka sampai kuda. 3 hari mereka bermalam dulu tunggu bagaimana mereka nak melintas. Mana ada kapal ketika itu, mana ada kapal laut, mana ada apa-apa bot kan. Ni bila Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu datang jumpa Sayyidina Umar di Madinatul Munawwarah, melihat keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia peluk Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata engkau adalah saudaraku dan aku adalah saudaramu. Dia kata anta akhuka, dia kata anta akhi wa ana akhuk, kata engkau adalah saudara aku dan aku adalah saudara engkau. Begitu kehidupan mereka sederhana walaupun mereka mendapat segala-galanya. Inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sedikit sebanyak kita belajar tentang mereka. Kerana mereka ini bukan kata mereka tak mahu kepada dunia, tetapi mereka yakin akan syurga yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiat dengan para Ansar di Aqabah di Mina, ada seorang sahabat nama dia tak silap saya Abul Haitham. Dia kata kepada Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, dia kata kami sedia untuk memberikan perlindungan kepadamu ya Rasulullah, dan kami tahu dengan perlindungan yang kami berikan kepada kamu, orang Yahudi akan putuskan hubungan dengan kami. Mereka akan mula menentang kami, Yahudi di Madinah kan, di Yathrib ketika itu, Banu Qainuqa, Banu Nadir kan. Maka dia kata tak apa, kami sanggup, tetapi satu saja soalan kami. Bila Rasulullah dapat kemenangan nanti, adakah Rasulullah akan pergi tinggalkan kami? Itu sahaja. Dia tak kata bila seperti mana ada kaum kabilah Kinda, kabilah lain-lain, mereka tanya kepada Rasulullah, kalau dapat kemenangan nanti, adakah kami pun akan jadi pemerintah selepas kamu? Itu mereka. Tapi para sahabat Ansar, mereka kata ya Rasulullah, bila Tuhan dapat kemenangan nanti, bila orang-orang Quraisy dah beriman nanti, seperti mana Tuhan kata semua orang Arab akan meluk Islam kelak, dan orang-orang bukan Islam pun akan masuk Islam. Kata ketika itu adakah Tuhan akan pergi tinggalkan kami? Itu saja risau dia. Tapi Nabi kata apa? Balid dam wal hadam hadam. Perkataan ini nak terjemah pun susah, tapi maksudnya hidup bersama, mati bersama. Dan aku hidup pun bersama dengan kamu, dan aku mati pun aku akan bersama dengan kamu. Dikatakan bila Fatah Mekah, para Ansar mereka dah mula rasa takut bila mana lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bergembira dengan orang-orang Mekah bila dah pulang ke kampung dapat kemenangan, dan mereka terdetik dalam hati mereka, mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan duduk di Mekah dan tak akan balik dengan kami lagi ke Madinatul Munawwarah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam janji dengan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada Rasulullah, kata mereka fikir seperti itu. Nabi panggil semua. Nabi kata siapa saya? Semua diam. Nabi kata saya Rasulullah, takkan saya akan mungkiri janji. Kata hidup aku pun dengan kamu, mati aku pun dengan kamu. Tidakkah kamu gembira bahawa kamu akan bawa pulang Rasulullah sedangkan orang lain bawa pulang harta-harta lain? Panjang cerita ini berlaku selepas peperangan Hunain, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membahagikan apa-apa harta kepada orang Ansar. Bayangkan orang Ansar yang telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantu Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berikan mereka apa-apa. Tapi bila mereka sedih, Nabi bagi tahu, kamu tak gembira ke Rasulullah akan bersama dengan kamu? Ya Allah, inilah kehidupan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kita memang jauh kerana kita sibuk dengan perancangan hidup kita. Itulah ujian sebenarnya kan. Kalaulah tak ada ujian seperti itu, maka itu tak dinamakan ujian. Dunia ni akan
Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah jadikan segala apa yang kita lihat dengan mata kita, kecantikan, keindahan, kan? Itu adalah untuk melalai, untuk menguji kita. Perkara itu akan melalaikan kita, untuk menguji kita adakah kita masih akan berpegang mentaati perintah Allah ataupun kita akan lalai dengan perkara-perkara duniawi ini. Alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah para sahabat yang mana mereka telah hidup dan mereka telah buktikan dan mereka telah mati dalam keadaan Allah redha dengan mereka dan mereka redha dengan Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Begitulah para sahabat lain-lain. Panjang cerita para sahabat ni, mereka punya perjuangan, mereka seorang-seorang kan, mereka tidak mengalah sehingga titisan darah yang terakhir mereka. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair adalah cucu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Insya-Allah seterusnya saya akan cerita sedikit sebanyak next bila saya live nanti tentang Osman dan tentang Ali radhiyallahu anhu juga, dan tentang sedikit sebanyak apa yang berlaku fitnah di zaman mereka, supaya kita faham sebenarnya apa yang kita lalui di zaman kita ni amatlah remeh, sedikit saja. Itulah tujuan kita belajar kehidupan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kedua-dua, Osman, selain daripada Abu Bakar, Umar pun dibunuh, Osman pun dibunuh, Ali radhiyallahu anhu pun dibunuh. Subhanallah. Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata, selepas aku akan berlaku perselisihan. Walaupun yang membunuh Umar radhiyallahu anhu adalah orang Majusi, bukan orang Islam, tetapi yang membunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu Khawarij, mereka ni telah masuk Islam tapi lemah iman mereka. Dan begitulah mereka yang telah membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan, Husain radhiyallahu an. Mereka ini semua, mereka anggap apa yang mereka buat itu betul, sedangkan mereka telah melanggar batasan dan mereka telah membuat sesuatu dengan akal mereka. Sebab tu Nabi kata ikut, Abu Bakar kata ikut. Bila mana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh, ketika itu Huzaifah Ibn al-Yaman bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa pintu fitnah terbesar akan terbuka dengan kematian Sayyidina Uthman dan akan kekal sehingga munculnya Dajjal. Maksudnya akan berterusan, akan ada fitnah demi fitnah. Nabi kata apa? Berpeganglah dengan sunnah aku selepas aku dan sunnah khulafa. Itu sajalah pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.